Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-hadithu sadis an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-6 daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-halal bayyin, perkara halal itu jelas. Wal haram bayyin, perkara haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara yang tidak jelas. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, dan perkara ini tidak diketahui oleh ramai di kalangan manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka sesiapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, sesungguhnya dia telah menyelamatkan agamanya dan juga maruahnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, sesiapa yang telah jatuh di dalam lembah syubhat, maka dia telah jatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi, seperti seorang pengembala kambing yang membawa kambingnya di tepi tanah larangan. Yushiku ayarta'a fihi, ditakuti kambingnya itu akan masuk ke tanah larangan itu. Wa in ala wa inna likulli malikin hima, demi sesungguhnya bagi setiap raja itu ada tanah larangan mereka. Wa inna himallah maharimuhu, dan larangan-larangan Allah itu, tanah larangan milik Allah itu maharimuhu, perkara yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, dan demi sesungguhnya di dalam jiwa manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila baik daging itu, maka baiklah keseluruhan jasad manusia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila buruk daging itu, maka buruklah keseluruhan jasad manusia. Ala wahiyal qalb, dan sesungguhnya daging itu yang daging yang dimaksudkan itu adalah jantung ataupun al-qalb. Muslimin yang dirahmati Allah, hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ramai sahabat yang meriwayatkan hadis ini, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir, Abdullah bin Umar, Ammar bin Yasir. Ramai sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memilih untuk meletakkan hadis Nu'man bin Bashir dalam bab ini. Salah satu sebabnya adalah kerana
An-Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat, dan riwayat Nu'man bin Bashir adalah riwayat yang paling kuat di dalam bab ini. Jadi itu salah satu sebab dia. Kaedah kita di dalam hadis, nilai sahabat pada kita sama. Kesemua mereka adil. Kita tidak membezakan di antara sahabat. Walaupun apabila khabar-khabar sahabat berbeza, sebahagian ulama memilih untuk tarjih ataupun menguatkan khabar sebahagian sahabat. Itu manhaj Imam Syafi'i dalam beberapa bab. Tetapi secara umumnya, yang kita nilai bukan sahabat. Nilai sahabat pada kita sama. Semua mereka dipercayai. Sebab itu kalau orang tanya, kenapa hadis An-Nu'man bin Bashir lebih kuat daripada hadis Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Umar? Walaupun Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar lebih banyak mendengar daripada Rasulullah, ataupun Ibnu Abbas, walaupun Ibnu Abbas adalah Ahlul Bait, maka jawapan kita kata yang menentukan kekuatan hadis ini bukan sahabat. Pandangan ahli sunnah, sahabat ni nilainya sama. Siapa yang menentukan kekuatan hadis? Orang selepas sahabat itu, sehinggalah orang yang meriwayatkan hadis. Maka hadis An-Nu'man bin Bashir ini diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Sya'bi alim besar, dan selepas Sya'bi ramai orang yang mendengar. Maka sebab itulah dalam bab ini hadis An-Nu'man adalah hadis yang paling kuat. Kadang-kadang ada orang tak faham hadis, mereka kata, macam mana orang boleh buat, orang boleh kata hadis Abu Hurairah tu palsu? Hadis Abu Hurairah tak ada yang palsu. Abu Hurairah ni sahabat yang paling banyak hafal hadis. Tak mungkin hadis Abu Hurairah tu palsu. Kita kata orang yang buat kenyataan macam ni, dia tak belajar hadis. Kalau kita kata hadis Abu Hurairah ini palsu, artinya bukan dia palsu disebabkan oleh Abu Hurairah. Dia palsu disebabkan oleh orang yang selepas daripada Abu Hurairah. Tak ada kena-mengena dengan sahabat. Dan kalau kita katakan hadis ni palsu, siapa pun sahabat yang meriwayatkan hadis tu, dia tidak menguatkan hadis tu. Sebab kepalsuan hadis bukan, tak ada kena-mengena dengan sahabat. Bukan sebab mereka. Jadi ini kita kena faham. Saya ingat bukan orang biasa. Kadang-kadang ustaz-ustaz yang mengajar pun sama. Saya ingat masa saya sekolah dulu, ustaz yang mengajar subjek Al-Quran Sunnah, masa tu kita belajar bab apa ni, Abu Hurairah, mengajar bab rawi hadis Abu Hurairah. Dia buat statement, dia kata Abu Hurairah ni sahabat yang hebat, dan disebabkan dia hebat, tak ada hadis palsu riwayat Abu Hurairah. Kita kata kalau orang belajar hadis, mereka kata kenyataan ni kenyataan tak cerdik. Pertama, tak ada hadis palsu daripada mana-mana sahabat pun. Tak ada sahabat suka hati pergi buat hadis palsu. Dan yang kedua, kalau ada hadis palsu, itu bukan sebab sahabat, sebab orang lain selepas daripada mereka. Jadi An-Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis ini. Nu'man bin Bashir ini adalah orang yang awal-awal sekali dilahirkan selepas hijrah. Orang Ansar yang awal-awal dilahirkan selepas hijrah di Madinah. Maka bila dia dilahirkan, mak dia bawa An-Nu'man bin Bashir kepada Nabi SAW, dan Nabi doakan dia, ya'ishu sa'idan wa yamutu ya'ishu sa'idan atau ya'ishu hamidan wa yuqtalu syahidan wa yadkhulul jannah. Nabi doakan dia, Nabi kata dia ini akan hidup bahagia, dan dia ini akan mati syahid, dan dia ini akan masuk syurga. Doa Nabi kepada An-Nu'man bin Bashir. Dan Nu'man ini di antara sahabat yang hidup dia panjang. Dia meninggal dunia ataupun dia mati dibunuh di zaman Marwan. Lama dia hidup sehingga ke zaman Marwan. Dan Nu'man hidup ketika berlakunya fitnah. Apabila berlaku peperangan di antara Ali dan juga Muawiyah, Nu'man hidup. Dia tak terlibat dalam peperangan, tetapi dia bersama dengan Muawiyah. Jadi An-Nu'man bin Bashir dilantik menjadi wali di Kufah zaman Muawiyah. Dan selepas itu Muawiyah bawa dia pergi ke Syam dan jadikan dia qadhi di Syam. Dan hebatnya Nu'man bin Bashir, walau ini beza sahabat dengan orang lain. Walaupun mereka ini hidup di zaman fitnah, mereka berdepan dengan fitnah, tetapi prinsip mereka tidak berubah. Sebab itu ketika zaman Yazid bin Muawiyah,
Setelah Husain dibunuh di Karbala pada hari Ashura yang Syiah disambut hari ini, setelah Husain dibunuh dengan apa ni, dibunuh oleh tentera Ubaidullah bin Ziyad, keluarga Husain dibawa balik ke Syam. Maka bila sampai ke Syam pada ketika itu, Yazid memilih, dia tanya orang yang tinggal di Syam, siapa orang yang paling boleh dipercayai, yang paling baik untuk bawa keluarga-keluarga Nabi ni balik semula ke Madinah. Bawa mereka balik ke Madinah. Dan apabila Yazid pilih pada ketika itu, orang yang dipilih adalah An-Nu'man bin Bashir, atas cadangan Nu'man sendiri. Dia bagi cadangan supaya biar aku yang bawa balik mereka ke Madinah. Pada ketika itu, antara mereka yang terlibat sama dibawa balik adalah dua orang anak Husain, Ali bin Husain dan juga Umar bin Husain. Umar bin Husain ni budak kecil. Dia sebaya dengan apa ni? Khalid bin Yazid, anak kepada Yazid Khalid. Dua-dua ni budak kecil. Jadi pakar-pakar sirah di kalangan ahli sunnah mereka menyebutkan bahawa setelah berlakunya peristiwa pembunuhan Husain, setiap kali Yazid dia makan, dia akan jemput bersama Ali dan juga Umar, anak kepada Husain, untuk makan bersama-sama dengan dia. Dan sekali itu Yazid tanya kepada Umar, adakah engkau akan mencabut kekuasaan daripada anak aku? Maka Umar bin Ali, dia masa tu dia masih kecil, dia kata, kau bagi kepada aku senjata, kau bagi kepada anak engkau senjata, Umar, biar kami berperang. Jadi itu peristiwa yang berlaku. Dan yang penting, apabila An-Nu'man bin Bashir hantar balik keluarga Husain balik ke Madinah, mereka bagi hadiah kepada Nu'man bin Bashir, Fatimah binti Ali dan juga Zainab binti Ali. Fatimah lebih kecil, Zainab saudaranya yang besar. Kedua-dua mereka bagi hadiah. Ibnu Kathir sebutkan Fatimah binti Ali yang kecil ni, dia tanya dekat kakak dia, ada tak benda yang perlu kita bagi kepada Nu'man, sebab dia ni bagus, dia jaga kita elok, dia bawa kita balik ke Madinah, perlu tak kita bagi dekat dia apa-apa, menyambung hubungan silaturahim kita dengan dia, sebab dia buat baik pada kita walaupun dia orang yang bersama dengan Yazid. Maka Zainab binti Ali kata, bolehlah kita bagi kat dia. Dan tanda kasihnya anak kepada Ali ni, dua orang anak kepada Ali, kepada Nu'man bin Bashir, mereka buka rantai mereka buka perhiasan mereka bagi, tanda mereka menghargai Nu'man bin Bashir. Dan setelah dia hantar keluarga Ali ni balik, dia bersama dengan Abdullah bin Zubair di Mekah, sehinggalah ke zaman Marwan. Apabila Marwan datang serang Mekah, kalau tuan-tuan masih ingat dulu saya cerita peperangan yang menyebabkan runtuh Kaabah pada ketika itu, mereka bina semula setelah Kaabah runtuh. Nu'man bin Bashir ni dia dibunuh oleh tentera Marwan. Jadi itulah cerita ringkas tentang beliau. Dan sebagaimana yang Nabi SAW sebut, dia hidup mulia, hidup dia menjadi wali, dia menjadi qadi, dia dipercayai oleh sanak saudara Nabi. Tuan-tuan, ni benda yang tak berlaku kat semua orang. Zaman tu semua yang bersama dengan Muawiyah akan dimaki hamun oleh orang-orang yang ikut Ali. Semua yang bersama dengan Ali akan dimaki hamun oleh orang-orang yang ikut Muawiyah. Tetapi Nu'man bin Bashir, dia bersama dengan Yazid dan dia dipuji oleh ahli bait Nabi SAW. Jadi sambung cerita hadis. Nabi SAW sebut, dan ini adalah, sebelum kita sambung ni, ini adalah hadis yang paling masyhur daripada Nu'man bin Bashir. Dia tak banyak riwayatkan hadis, ini yang paling masyhur. Kata Nabi, al-halal bayyin wal haram bayyin. Itu yang pertama. Perkara-perkara yang halal ini jelas, dan perkara-perkara yang haram jelas. Maksudnya apa? Maksudnya ada benda di dalam agama ini yang clear, jelas kita nampak. Ilmu ni orang dinamakan ilmu al-ma'lum bid-darurah, diketahui oleh semua orang, tak mungkin orang tak tahu, iaitu benda-benda yang halal, benda-benda yang haram. Sebahagian daripadanya semua orang tahu. Dia secara umumnya hukum agama ni, semua hukum agama jelas, halal, haram, betul, salah. Tetapi rahmat Allah kepada manusia, Allah menguji akal manusia. Ada sebahagian bab yang Allah letakkan dengan jelas, manusia tak perlu guna otak, dia tahu. Tuan-tuan kalau baca kitab-kitab fiqh, tak ada siapa pergi tanya kenapa wajib puasa pada bulan Ramadan. Tak ada orang tanya. Itu bukan hukum fiqh.
Hukum fiqh ni maksud dia apa? Hukum yang kita kena guna akal baru dapat hukum. Wajib puasa di bulan Ramadan, itu bukan hukum fiqh asalnya. Semua orang tahu. Wajib puasa 5 waktu, wajib solat 5 waktu sehari semalam. Zaman dulu itu tak dianggap hukum fiqh. Sebab benda tu jelas. Sebahagian hukum orang tak tahu. Nanti kita akan pergi. Sebahagian hukum orang tak tahu. Hanya orang-orang yang warasikhuna fil ilmi, yang ilmunya mendalam sahaja mereka tahu. Jadi ini rahmat Allah. Bila Allah buat macam ni, artinya di kalangan umat akan ada orang yang menjadi ulama, tugas dia menceritakan hukum. Jadi sebelum kita pergi bab tu, asal yang mula-mula ni, al-halal bayyin wal haram bayyin. Benda halal jelas, benda haram jelas. Dan orang tak boleh tukar yang halal dan yang haram ini. Orang yang melanggar halal dan haram dalam bab ini, mereka jelas-jelas melakukan dosa. Lepas tu kita tengok kenapa mereka langgar. Kalau dia langgar sebab dia tak boleh ikut, dia berdosa. Tapi kalau dia cabar hukum-hukum ni, akidah dia terjejas. Hukum yang mana? Hukum yang jelas. Ataupun dia tukar hukum-hukum yang jelas, akidah dia terjejas. Dia tak boleh tukar hukum ni. Kalau dia tak mau buat, dia kata okey, aku malas, aku tak mau buat. Berjudi itu haram. Ada orang dia nak berjudi juga, tapi bila dia berjudi juga, tanya dia sebab apa, dia kata aku berjudi sebab saja memang aku nak rezeki lebih. Okey, tak apa, dia berdosa, buat dosa. Tapi kalau tanya dia kata judi ni khilaf ulama, sebahagian ulama kata halal, maka dia pada ketika itu akidah dia terjejas. Ini bab halal dengan haram. Apa benda yang halal? Makanan kita contohnya. Ada makanan yang clear dia halal, tak boleh diharamkan oleh manusia. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-An'am, Allah sebut wama lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Kenapa kamu tidak makan benda-benda yang disebutkan nama Allah? Maksudnya kalau Allah halalkan makanan tu, kita tak boleh haramkan. Dulu kat Malaysia kan, sebahagian penceramah mereka suka buat benda-benda yang perkataan-perkataan yang pelik-pelik sikit. Contoh, orang kata apa? Orang yang minum susu kambing ni, bagi anak-anak minum susu lembu, susu kambing ni, sebenarnya budak-budak ni jadi tak cerdik. Jadi tak cerdik lah. Lepas tu budak-budak ni, ibu susu dia bukan mak dia, tapi ibu susu dia lembu. Dia hina orang. Kita patut bagi susu ibu, betul, bagi susu ibu. Tapi sebahagian penceramah ni mereka pergi hina. Tengok budak-budak lah ni jadi tak cerdik, perangai macam lembu. Sebab apa? Sebab minum susu lembu. Tapi orang penceramah ni dia tak tahu yang minum susu kambing tu Nabi. Dia duk main hina suka hati dia je. Minum susu ni jadi ni, jadi ni, jadi ni. Tapi dalam masa yang sama, benda tu halal. Dan susu binatang ni Nabi minum. Jadi sebab tu kita kena berjaga-jaga dalam bab-bab ni. Ada benda yang kita tak suka, sebelum kita kritik benda yang kita tak suka tu, cek dulu dalil-dalil syarak. Dia halal ke haram? Kalau dia halal, kita tak suka, kita jangan makan, sudah. Tuan-tuan, ini sikap Nabi SAW. Even Nabi pun sikap yang sama. Bob Nabi tak suka makan. Bob ni macam biawak, tapi biawak yang hidup atas darat. Nabi tak suka makan. Walaupun Nabi tak suka makan, bob dimakan oleh Khalid Al-Walid dalam pinggan Nabi. Bukan pinggan lah, dia macam pinggan besar orang dulu makan kan. Talam lah kita namakan. Dalam talam Nabi orang makan bob. Nabi tak marah, sebab benda tu halal. Cuma Nabi nak makan, orang apa yang tutup, Nabi tak makan. Tapi Nabi tak marah. Tuan-tuan, ini ciri Nabi ni, perangai Nabi, dia mesti amanah. Dia tak boleh tipu. Allah jadikan Nabi ni di kalangan manusia. Dia manusia. Dia ada naluri semula jadi. Rasulullah SAW ada benda yang dia rasa sedap, ada benda yang dia rasa tak sedap. Tapi disebabkan agama, dia tak boleh sampaikan lebih daripada yang Allah bagi tahu dekat dia. Walaupun benda tu dia tak suka, dia tak boleh kata apa. Khalid makan, dia tak kata jangan makan, tak sedap, tak boleh. Dan lebih daripada itu, Allah ancam Nabi. Allah ancam kalau Nabi tambah sikit-sikit ikut suka hati dia, Allah ancam Nabi. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Dan andai kata Muhammad itu taqawwala alaina,
taqawwala ni, dia buat satu benda, dia cakap satu benda, dia sadarkan kepada kami, kamu buatlah macam ni, inilah Islam. Tapi Allah kata, kalaulah Muhammad buat macam tu, benda tu kami tak kata, dia sendiri buat, la akhadna minhu bil yamin, la akhadna minhu bil yamin, kami akan cabutnya dengan tangan kanan, thumma laqata'na minhu al watin, la akhadnahu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin, dan kemudian kami akan putuskan urat tengkuk dia. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang boleh selamatkan dia. Tuan-tuan, Nabi kena ancam, jangan tambah satu benda baru. Itu ciri Nabi. Sebab itu dalam syariat, bukan benda yang Nabi suka, bukan benda yang Nabi tak suka. Itulah yang Nabi sampaikan, dan dia diarahkan untuk sampaikan. Jadi ini halal dan juga haram. Tanggungjawab kita orang agama, bila kita sampaikan agama, tak ada ruang untuk kesukaan kita sendiri. Kita tak boleh tambah, tak boleh bagi kurang, tak boleh. Kalau nak tambah, nak bagi kurang, bagi tahu dekat orang, yang ni daripada aku, bukan daripada agama. Mesti bagi tahu. Kalau tak, kita mengkhianati amanah Nabi. Orang tanya kita, boleh tak nak apa benda orang suka tanya? Orang tanya kita, macam mana nak kaya? Kita kata kalau nak kaya, baca ayat 1000 dinar. 1000 dinar dah cerita dah minggu lepas, cerita benda lain pula. Kita kata kalau nak kaya, puasa hari Isnin dengan Khamis. Rasa rezeki cukup je, cukup. Kalau nak bagi petua macam tu, jangan lupa selepas tu bagi tahu, yang ni pengalaman aku. Aku puasa Isnin, puasa Khamis, murah rezeki aku. Allah bagi kat aku rezeki. Yang tu tak apa, kena bagi tahu. Tapi kalau tak bagi tahu, kita mengkhianati amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya, ustaz, apa benda yang tak berapa elok untuk dimakan? Kita cerita macam-macam. Kepala ikan tak elok untuk dimakan. Lepas tu asam tak elok untuk dimakan. Hati lembu tak elok untuk dimakan. Boleh nak cerita, tak apa. Lepas tu kena bagi tahu yang ni ikut saya tak sedap makan tu, saya kata tak payah makan. Kena bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, kita buat orang sangka bahawa itu seolah-olah agama, kita mengkhianati risalah. Jadi perkara yang halal jelas. Dan begitu juga perkara yang haram juga jelas. Saya dari dulu bila saya cerita hadis ni kan, saya selalu sebut contoh yang sama dari dulu sampai sekarang. Haram jelas, saya selalu bagi contoh yang sama. Apa benda yang haram itu? Riba. Setiap kali saya syarah hadis ni, saya selalu jemput contoh ni. Riba itu haram. Dan haramnya riba itu tidak ada perbezaan pandangan padanya. Sepakat semua ulama riba itu haram. Dan sepakat semua ulama riba itu dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada dengan kamu. Mula-mula Allah kata, la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Jangan kamu makan riba banyak. Ayat lepas tu Allah cerita pula, wa dharu ma baqiya minar riba. Ni yang sikit-sikit duk tinggal daripada riba ni pun jangan kamu makan. Hapuskan dia. Wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Kalau kamu tak mau tinggal riba juga, nak ambil riba juga, Allah sebut, maka diizinkan kamu untuk berperang dengan Allah dan Rasul. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang makan riba di hari akhirat, Allah akan kata kepada mereka, khudhu aslihatikum, pergi ambil senjata kamu, datang berperang dengan Allah. Tentu ada riba ni benda yang clear, haram. Saya tak tahu kenapa riba ni jadi satu benda yang dianggap halal dan dia tidak dinamakan dengan nama riba. Ini musibah. Riba haram, jelas. Di Malaysia, di sini pun sama juga. Ramai orang yang ambil personal loan. Dan bila ambil personal loan, kita bayar balik ada interest rate. Kita bayar interest rate, tak kira berapa persen pun kita bayar interest rate. Itu adalah riba dan itu adalah dosa besar. Contoh kalau pinjam beli kereta atau beli rumah, tu cerita lain. Nanti insyaAllah lain kali kita boleh cerita bab tu lah. Tapi ini masalah dia, kita ambil bilangan tertentu, lepas tu kita pergi bayar lebih daripada bilangan itu,
ia adalah riba. Ada orang kata darurat ustaz tak boleh buat apa, kena makan juga, kena ambil juga riba. Kita kata darurat ni kadang-kadang kita salah guna. Darurat tu setakat mana? Kalau orang kata bini saya nak beranak, nak pergi hospital tak ada duit, nak kena ambil juga. Dia kata pergi hospital kerajaan tak boleh, hospital kerajaan pun tak mampu juga, kena ambil juga. Even ke tahap tu pun riba masih haram. Sebab perempuan boleh melahirkan anak walaupun tanpa hospital, riba masih lagi haram. Saya terpaksa juga ambil riba nak beli motor. Kalau tak ada motor macam mana? Kalau tak ambil personal loan tak boleh naik motor, jalan kaki je boleh. Riba masih lagi haram. Kecuali orang kata saya terpaksa ambil personal loan, kalau tak ambil jadi apa? Tak ambil saya mati. Di situ baru jadi halal. Dia bukan halal. Dua darurat yang bercanggah, kita pilih darurat yang paling ringan. Tapi dalam selagi tak sampai keadaan darurat yang nyawa kita terjejas, maruah kita terjejas, agama kita terjejas, selagi tak sampai ke tahap ini, bukan sekadar terjejas, hancur nyawa kita, hancur maruah kita, hancur agama kita, selagi tak sampai ke tahap tu, tak boleh, hukumnya haram. Tentu ramai orang di Malaysia yang mereka fikir tak apa, ambil sikit nak repair rumah. Tak, rumah dah ada dah, dah elok dah, perabot pun dah cukup, tapi nak repair rumah pergi buat personal loan, haram tu, dosa besar. Bukan dosa kecil-kecil main-main, dosa besar, menghancurkan amalan manusia. Riba ni mubiqat, muhlikat, menghancurkan. Saya bab ni sentimental sikit lah, walaupun mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kita anggap ringan, tapi dia berat. Kan belanjawan baru-baru ni kan, baru ni diumumkan, Perdana Menteri umumkan kes PTPTN. Bagus, satu dia tukar nama, tak panggil service charge, tak panggil interest dah, dia panggil service charge, dia tukar nama. Yang kedua, apa yang jadi dengan PTPTN? Orang yang bayar terus dapat diskaun 20%, orang yang bayar on time dapat diskaun sikit, orang yang pointer dia tinggi dapat free. Itu tak penting semua tu. Nak bagi tak bagi tu urusan kedua. Tapi urusan pertama, semua orang yang pergi belanja sekarang di universiti, dia ambil hutang tu dan dia bayar balik, dia terlibat dalam riba. Kita seolah-olah mewajibkan orang untuk bagi riba walaupun orang tu tak ambil riba. Ini darurat agama. Ini tak dibagi perhatian. Okey, kekalkan servis charge ni, dikekalkan balik, dikekalkan macam biasa. Tapi benda-benda lain yang teknikal kecil-kecil ni dibagi perhatian. Dia memberi gambaran yang agama ni tak ada nilai. Yang penting orang suka tindakan aku dah memadai. Kena tak kena dengan syariat itu urusan kedua. Tuan, ni benda yang perlu dibantah. Sebab isu dia, pinjaman PTPTN ni benda seolah-olah seumpama benda wajib yang semua orang akan ambil. Selagi mana interest rate ni dikekalkan, walaupun ditukar nama dia, dia menjadikan kewajipan orang untuk makan riba. Dan satu kesalahan besar kalau kerajaan memaksa orang makan riba. Sama ada dia paksa ataupun dia jadikan tak ada jalan lain melainkan riba. Itu dosa besar. Benda yang bukan benda main-main. Satu-satunya kesalahan yang Allah kata boleh kamu pergi berperang dengan Allah, kesalahan itu adalah riba. Orang tak tahu sebab apa ustaz-ustaz bercakap bab ni, tapi mungkin mesej yang beratnya riba ni tak sampai kepada orang. Ramai orang kan, dia fikir apa? Berhenti kerja, pencen dapat duit 200,000, 300,000, kita pergi simpan, buat simpanan tetap. Buat simpanan tetap kan, pergi melabur tempat-tempat tak tahu hala. Lepas tu setiap tahun ambil interest rate. Dapatlah setahun 20,000. Setahun 20,000 bahagi-bahagi sebulan 2,000 dia makan. Bayangkan orang umur daripada 55 tahun sampai 75 tahun, makanan utama dia adalah sumber riba. Dia tak ada rezeki lain melainkan riba. Ini benda yang bukan benda kecil tau. Makan riba tu dosa besar, tapi menjadikan riba ini sumber utama, dosa dia lagi besar. Tak ada jalan lain. Tiap-tiap hari dia makan dengan hasil riba tu. Allahu Akbar. Tuan bayangkan macam mana orang macam nak pergi berperang dengan Allah. Benda yang clear haram tapi dia dianggap halal. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada adik-beradik yang mungkin dah pencen ke apa-apa, nasihat mereka, jangan buat perangai macam ni. Jangan buat perangai pergi berperang dengan Allah.
ambil duit simpanan yang duk ada, pergi simpan satu tempat yang selamat, setiap bulan makan interest. Dia tak tahu makan interest. Itu dosa yang menghancurkan manusia. Banyak cara lain ada. Beli rumah bagi orang sewa, buatlah apa-apa benda, tapi jangan buat bisnes dengan cara ini. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Dan hukum hakam agama sebagaimana kita sebut, hukum hakam agama ni asalnya semuanya jelas, tapi sama ada manusia tahu ataupun manusia tak tahu. Apa sahaja masalah yang berlaku dalam hidup manusia, dia ada hukum hakam yang akan deal dengan masalah tu. Untuk ini beza Islam dengan syariat-syariat lain. Syariat-syariat lain dia terikat dengan masa dan juga tempat. Dia hanya sesuai pada masa ni, dia hanya sesuai pada tempat ni. Lari daripada masa ni pergi ke masa lain, ataupun lari daripada tempat ini pergi ke tempat lain, syariat itu tidak valid lagi. Tapi berbeza dengan syariat Islam. Hatta syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu, dia terikat dengan bangsa dan juga masa dan juga tempat. Budaya zaman itu orang boleh hidup, orang cukup kuat untuk beribadat solat 50 waktu sehari semalam. Siapa-siapa pun boleh pada ketika itu je. Tapi kalau syariat itu datang kepada zaman kemudian, ramai orang tak boleh buat. Syariat Nabi Musa contohnya, zaman Nabi Musa, orang yang buat salah, apa cara taubat dia? Faqtulu anfusakum. Dia kena mati. Mati itu tanda dia bertaubat kepada Allah. Tapi kalau bangsa lain mengambil syariat ini, mungkin orang tak mampu nak melaksanakan. Tapi beza dengan syariat Nabi SAW ini, Allah jadikan dia Hanafiyatus Samha, lurus, Hanafiyah, Samha, mudah. Dia boleh kekal di mana-mana. Hukum baru yang berlaku pada zaman ni, zaman Nabi tak ada asas, tak ada, zaman ni baru berlaku hukum. Ulama boleh keluarkan dan hukumnya berdasarkan dalil, ada kaedah. Sebab itu beza Islam dengan agama lain. Dalam Islam, apa sahaja yang orang cakap tentang agama, dia ada rujukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mesti ada rujukan tu, sama ada orang jumpa ataupun orang tak jumpa. Dan para imam mujtahidin, mereka hebat betul, nampak? Mereka betul-betul hebat. Ada satu kisah Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ada seorang lelaki datang kepada Imam Malik. Dia tanya ke Imam Malik, aku pergi beli ayam. Bila beli ayam, dia bergaduh dengan kawan dia. Kawan dia kata ayam ni lam yahda minas siyah. Dia jerit tak kuat, suara ayam ni tak kuat. Yang orang yang beli ayam ni dia marah lah. Dia beli ayam, dia tu kata ayam dia bunyi tak kuat. Dia ni pula kata tak, ayam aku ni bunyi kuat. Kawan tu kata tak, ayam ni bunyi tak kuat. Tuan-tuan, ayam kita bukan boleh paksa dia, kita bukan boleh tempuk kepala dia bagi bunyi. Dia kena tunggu esok pagi baru dia bunyi betul-betul. Jadi bergaduh dua orang. Kawan ni kata ayam dia bunyi kuat, kawan ni kata, yang tukang beli ayam ni kata bunyi kuat. Kawan seorang lagi kata tak, ayam ni tak bunyi. Dia pun bersumpah. Dia bersumpah kata apa? Dia bersumpah kata, kalau ayam aku ni tak bunyi, kalau tak bunyi ayam aku talakkan isteri aku. Dia bersumpah, tak bunyi ayam aku, tertalaklah isteri aku. Balik-balik esok pagi ayam dia bunyi memang tak kuat. Dia pun menyesal lah. Bila dia kata nak talak isteri dia, dia datang jumpa Imam Malik. Tanya kat Imam Malik, aku dah, ini cerita-cerita yang berlaku, apa hukumnya? Imam Malik kata jatuhlah talak. Dia tanya Imam Malik sekali lagi, Imam Malik kata memang jatuh talak. Maka orang ni ketika dia nak balik, dia jalan-jalan, Imam Syafi'i panggil dia. Imam Syafi'i masa tu masih muda, duduk dalam majlis ilmu Imam Malik. Bila Imam Syafi'i panggil dia, Imam Syafi'i tanya, apa masalah engkau tadi? Dia cerita ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, oh, tak jatuh talak. Dia kata tak jatuh talak suruh. Syafi'i kata tak jatuh. Dia pun seronok. Tapi ni perangai orang, sebahagian orang, dia bukan nak ilmu, dia nak pergi bergaduh antara orang alim. Perangai ni bukan zaman sekarang kan, zaman dulu dah ada dah. Jadi dia nak pergi bergaduh di antara orang alim. Esoknya dia pergi majlis Imam Malik. Dia kata kat Imam Malik, dia tanya sekali lagi, apa hukumnya? Imam Malik kata jatuh talak. Orang ni kata tak, ada seorang anak murid engkau kata tak jatuh talak. Imam Malik kata murid aku yang mana satu ni? Ini perangai daripada dulu ni. Sekarang ada orang buat macam tu juga kan, bagi pelaga antara orang. Dia kata tu, budak tu kata tak jatuh talak. Jadi Imam Malik pun panggil Imam Syafi'i, tanya, sebab apa tak jatuh talak?
Imam Syafi'i kata, aku duduk dalam majlis engkau ni, aku dengar hadis yang engkau sampaikan. Hadis dua orang lelaki yang datang nak minang Fatimah binti Qais. Abu Jaham dengan Muawiyah. Abu Jaham dengan Muawiyah. Nabi, Fatimah binti Qais ni datang. Dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, dua orang ni datang nak minang aku. Nabi kata apa? Salah seorang daripada mereka, Nabi kata, dia ni tak pernah angkat tongkat dia. Dia tak angkat tongkat dia. Saya tak ingat yang kedua Nabi kata apa. Muawiyah, Nabi cerita apa tentang Muawiyah? Marah, Muawiyah ni marah. Dia kuat marah, Nabi gunakan perkataan kiasan yang saya tak ingat. Abu Jaham malas, salah seorang malas, salah seorang marah, pemarah, dengan bahasa kiasan. Imam Syafi'i kata, aku dengar hadis ni daripada engkau. Imam Malik kata, betul apa masalah dengan hadis ni? Dan Imam Syafi'i kata, hadis ni menunjukkan bahawa yutlaqul ba'd 'alal kull, atau yutlaqul ba'd 'alal kull. Maknanya ikut kiasan, benda tu penuh, sebahagian daripadanya juga dinamakan dia. Contohnya, dia tak pernah angkat tongkat dia. Dia pernah angkat tongkat dia, tapi dia jarang-jarang angkat tongkat dia. Dinamakan dia tak angkat tongkat dia. Dia jarang-jarang angkat, bukan tak angkat langsung. Maka Imam Syafi'i kata, aku tanya dia ni, bila ayam dia berbunyi tu, lebih kepada bunyi ke lebih kepada tak bunyi? Dia kata lebih kepada bunyi. Syafi'i kata, aku kiaskan dengan benda yang sama, maka talak tak jatuh. Imam Malik kata, tak apa, itu urusan kau, itu pandangan kau. Tuan-tuan, yang pentingnya, hukum hakam agama ni dia ada, cuma kita pandai cari, tak reti cari. Bukan kita lah, para fuqaha. Cari tak cari, tapi hukumnya ada. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, taraktukum ala bayda naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nabi kata, aku meninggalkan kamu di atas cahaya putih yang jelas. Lailuha kanahariha, malam dengan siang sama je, nampak cerah dua-dua. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang berpaling daripada cahaya ini melainkan orang itu akan hancur dan juga binasa. Cerita umur mushtabihah, benda-benda yang tak jelas. Jadi perkara yang tak jelas ini, kalau kita tengok dalam satu sudut, kita nampak dia macam halal. Tadi yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi kalau kita tengok sudut lagi satu, dia nampak macam haram. Ini umur mushtabihah, tak tahu hukum. Boleh jadi dia halal, boleh jadi dia haram. Jadi dalam bab ini dinamakan mushtabihah. Bila kita tak tahu, Nabi mengajarkan kita satu kaedah. Kaedahnya apa? Tinggalkan benda yang kita tak tahu. Tapi dia berbeza. Mufti dengan orang awam berbeza. Tuan-tuan, ini kaedah penting. Kita dah baca hadis pasal niat, kita dah baca hadis pasal ibadat, tapi ini bab yang menceritakan tentang benda-benda yang kita tak tahu. Selagi kita tak tahu, apa kita buat? Rasa macam haram, rasa macam halal, lebih baik kita tinggalkan dia lebih selamat. Itu kaedah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Macam mana dia boleh jadi? Kadang-kadang ada dalil yang kita tak tahu, dalil tak sampai kat kita, jadi orang berbeza pandangan. Contohnya dalam bab Nabi berjumpa, Nabi tengok Allah ataupun tak. Orang tanya Aisyah, Aisyah kata Nabi tak tengok Allah. Orang tanya Abu Hurairah, Abu Hurairah kata Nabi tengok Allah. Jadi dalam bab ni nak ikut siapa? Kita kata Imam Syafi'i, mungkin ada bab yang Aisyah tak tahu, Abu Hurairah tahu. Mungkin ada bab yang Abu Hurairah tahu, Aisyah tak tahu. Jadi semua orang mengikut ilmu masing-masing. Bab kencing berdiri, orang tanya isteri Nabi kata, siapa yang kata Nabi kencing berdiri dia tipu, Nabi tak pernah kencing berdiri. Orang tanya sahabat yang bermusafir dengan Nabi, sahabat yang bermusafir dengan Nabi kata, Nabi bersama dengan kami ketika safar, Nabi pergi duduk tempat yang tak ada orang nampak, Nabi kencing berdiri. Jadi dalam bab-bab begini, semua orang bercakap berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka. Sama juga bab buang air kecil ataupun besar menghadap kiblat. Sebahagian sahabat kata, mereka dengar hadis Nabi kata, la tastaqbilul qiblah, jangan menghadap kiblat, wala tastadbiruha, jangan membelakangi kiblat ketika kamu
buang air kecil ataupun air besar. Sebahagian sahabat kata kami nampak Nabi menghadap kiblat. Semua orang menceritakan pengalaman masing-masing. Jadi ulama fiqh, tugas mereka apa? Ini tugas berat. Mereka akan gabungkan ke semua hadis ni dan buat kesimpulan. Oh, ini maksudnya. Kata Al-Imam Syafi'i dalam bab buang air menghadap kiblat, mungkin maksudnya ketika berada di tanah lapang. Tanah lapang yang siapa-siapa tengok pun nampak. Orang solat kan pada pasir, solat nampak. Jadi dilarang menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Sebab bila kita buang air menghadap kiblat, belakang kita ni, kalau orang berdiri semayang orang nampak kita. Ataupun kalau kita membelakangi kiblat, lagi teruk lah. Orang berdiri semayang orang nampak kita. Jadi Nabi tak bagi. Ataupun mungkin juga Nabi tak bagi, dia satu penghinaan kepada kiblat. Kaabah duduk depan, pergi kencing menghadap Kaabah, satu penghinaan. Tapi bila orang-orang yang pergi ke Syam sebagainya, mereka duduk dalam rumah yang elok-elok, mereka kencing dalam rumah, tak ada siapa nampak. Sahabat meriwayatkan hadis yang Nabi benarkan untuk buat perbuatan. Jadi Syafi'i kata ini dua isu yang berbeza. Itu tugas ulama fiqh. Mereka gabungkan hadis. Hadis tidak bercanggah di antara satu sama lain. Tapi macam mana nak gabungkan dia? Dengan ilmu. Tanya orang tak kerti, dia kata semua bercanggah. Tanya anti hadis, dia kata tak payah amal lah hadis. Hadis ni saling bercanggah. Sebab dia tak tahu cara untuk menggabungkan hadis. Ada juga nas yang betul-betul bercanggah. Nas ni kata halal, yang ni kata haram. Dalam bab ini juga umur mushtabihah. Kita tak tahu mana satu yang betul. Saya bagi contoh satu. Aurat lelaki. Hadis riwayat Daraqutni, ma bainas rukbah ma bainas surrah wa rukbah aurah. Di antara pusat dan juga lutut aurat. Hadis sahih. Riwayat Daraqutni. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari pula cerita paha bukan aurat. Imam Bukhari letak bab yang katakan paha ni bukan aurat. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi duduk dekat telaga, bila datang Abu Bakar dengan Umar, paha Nabi maksyuf, ternampak, Nabi tak tutup. Dan dalil lain ketika Nabi sakit, Nabi duduk di rumah, paha Nabi terbuka. Kemudian apabila dua orang sahabat datang, Abu Bakar datang, Nabi biarkan terbuka. Umar datang, Nabi biarkan terbuka. Uthman bila masuk, Nabi tutup paha Nabi. Bila mereka tiga-tiga orang ni dah balik, isteri Nabi tanya, kenapa engkau Abu Bakar dengan Umar masuk, engkau biar je? Bila Uthman masuk, baru engkau tutup. Nabi kata, ala astahi mimman yastahi ilaihil malak. Nabi kata, takkanlah aku tak berasa malu kepada orang yang para malaikat pun malu dengan dia. Jadi itu hadis lain, menunjukkan yang paha bukan aurat. Hadis Daraqutni pula menunjukkan paha itu aurat. Ini umur mushtabihah. Orang awam tak ada ilmu, tanggungjawab dia apa? Kalau buka mungkin berdosa, mungkin tak berdosa. Kalau tutup confirm dah selamat, maka tanggungjawab dia tutup lebih selamat. Untuk siapa? Orang awam. Tapi bagi ahli ilmu, dia tak boleh buat macam tu. Dia boleh lah kalau dia nak tutup, tak apa. Tapi kalau orang tanya dia fatwa, dia tak boleh fatwa macam tu. Kalau semua ahli ilmu buat macam tu, senang. Tak ada orang beza pandangan lah. Tuan-tuan bayangkan kalau semua ahli ilmu perangai dia sama. Orang tanya, nak sembahyang tarawih 8 ke 20 ni? Apa ahli ilmu akan pilih mana? Dia kata, kalau sembahyang 20 boleh jadi salah, boleh jadi betul. 8 confirm betul lah. Semua orang sepakat sembahyang 8 je. Orang tanya, makanan ni halal ke haram? Dia kata, bila tanya aja halal ke haram, dia akan kata, halal belum tentu lagi. Tapi kalau tak makan, dia memang selamat, haram. Kalau itu sifat ahli ilmu, semua makanan jadi haram. Kecuali ayam, lembu, kambing, itu je halal. Daging lain, kerbau. Kerbau kita tak pernah makan. Tapi halal ke haram ustaz? Tak tahu nak kata, ni ustaz nak makan ni. Lebih baik tinggal lah, lebih selamat. Orang pun tak makan. Arnab boleh makan, tak boleh makan? Lebih baik tak makan. Kalau itu sifat ahli ilmu, hilang hukum hakam agama. Tapi ahli ilmu, hukum mereka dengan nas. Kalau dia tak mau buat, tak apa. Sebab itu ikut Al-Imam Al-Bukhari, madhab Al-Bukhari, yang paling sahih apa? Paha bukan aurat. Madhab Imam Bukhari. Tapi dia kata yang paling selamat pergi tutup. Tutup lebih selamat. Madhab Malik, paha bukan aurat langsung.
Ikut mazhab Ibn Hazmin, dia kata paha bukan aurat dan tak payah tutup. Dia kata kalau kita paksa orang suruh tutup, artinya apa? Kita pergi rekod syariat baru. Dia berat sampai ke tahap tu. Dia kata Nabi biarkan terbuka dan Nabi tak tutup pun kecuali sebab malu. Kita pergi paksa orang suruh tutup, kita rekod syariat baru. Untuk asal ikut mazhab benar. Bab ni wallahu a'lam. Cuma yang penting kita jangan pergi hentam orang. Ini masalah. Tak tahu kita buat cara tak tahu. Kita jangan pergi hentam orang. Marah orang Arab, apa ni papa Arab ni semayang tapi pakai seluar pendek. Dia ikut mazhab dia itu tak haram dia pakai seluar pendek. Kita lagi sibuk buat apa? Mazhab dia kata yang tu boleh. Jadi ini bab yang kedua di mana dalil berbeza. Dalam bab ini para ulama dia ada kaedah. Nantilah bila dah habis buku ni kita sambung buku lain, kita akan jumpa lah banyak perbahasan fiqh. Kadang-kadang ada bab yang tak ada nas. Tak ada nas langsung. Maka dalam bab ini berlaku juga mushtabihah. Orang tak tahu nak pilih hukum. Saya minta maaf bab sensitif sikit, tapi saya suka cerita sebab kalau kat Malaysia ni dengan budak-budak muda ada suka tanya soalan ni. Apa bab hukum onani? Onani ni nak tak payah syarah untuk faham kan? Onani ni nak apa masturbation. Apa hukumnya? Ataupun kalau bahasa Melayu bakunya, bukan bahasa Melayu baku, syarahnya dikira orang ini melunaskan nafsu dia bukan dengan isteri dia, dengan diri dia sendiri. Betul kot ta'rif itu. Dengan diri dia sendiri, dia memuaskan nafsu dia. Apa hukum? Ikut satu bab, tengok daripada satu sudut, orang akan katakan yang tu haram. Sebab apa? Sebab Allah haramkan kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Hanya halal dengan isteri dan juga hamba-hamba tawanan. Tangan tak termasuk, alat-alat permainan tak termasuk. Jadi haram. Satu sudut dia haram. Kalau orang tengok sudut yang lain, dia kata yang diharamkan adalah zina. Zina haram. Liwat haram. Ilajul farj fil farj. Jadi haram ni maksudnya bertemunya dua kemaluan lelaki dan perempuan. Itu haram. Selain daripada tu tak haram. Maka dia ada dua sudut dalam bab-bab yang dalil tak jelas. Jadi di sini berlaku mushtabihah. Para ulama berbeza pandangan sebab sudut mereka melihat hukum tu berbeza. Jadi dalam bab ini juga berlaku. Tuan-tuan, dalam bab kewangan sebagai contoh, apa yang syarikat-syarikat perbankan Islam buat, riba tu haram, tapi dia nak buat juga riba, dia bagi nama lain. Dia bagi nama bai'ul inah. Bai'ul inah, barang ni tak wujud, barang ni tak ada sebenarnya, tapi akad personal loan seolah-olah barang tu wujud. Bank ni dia nak bagi orang tu loan 20,000, tapi akad dia apa? Akad dia, aku jual kepada engkau barang ni dengan harga 20,000, ataupun engkau jual kepada aku barang ni dengan harga 20,000. Aku bagi engkau 20,000, engkau bagi aku barang yang tak wujud. Wujud di atas kertas dia. Jadi 20,000. Esoknya time kau nak bayar balik, barang yang sama, barang yang sekarang barang ni daripada orang tu dia bagi kat bank. Barang yang sama bank bagi ke orang tu balik, orang tu bayar berapa? 30,000. Dia bukan riba, tapi namanya bai'ul inah. Barang ni tak penting, dia berpindah-pindah macam tu je. Tapi yang penting aku nak ambil personal loan. Tapi bila aku ambil personal loan, bank ni memang nak untung. Dia bagi kat aku 20,000, aku patah balik dekat dia 30,000. Maka dalam bab ini orang berbeza pandangan. Kalau orang kata tengok di sudut duit yang pergi dan patah balik, hukumnya haram. Tapi orang kata tak, ni bukan duit, ni bab jual beli ni, nampak macam halal pula. Maka di sini mushtabihah, kita tak tahu hukumnya. Tapi wallahu a'lam, nampak seolah-olah ini halal. Ulama mazhab juga berbeza pandangan di dalam bab-bab ini, sama ada dia halal ataupun dia haram. Tentang bab mushtabihah ini, ada juga bab, sebagai contoh dalam sebahagian
hukum hakam yang ada dalil, tapi kita tak tahu maksud dalil tu. Contohnya, mandi pada hari Jumaat. Hadis Nabi sebut wajib mandi pada hari Jumaat. Hadis, nas. Tapi pernah satu ketika, zaman Omar, Osman masuk ke masjid. Bila dia masuk, dia solat 2 rakaat. Omar tanya kepada dia, dah mandi tak? Osman kata, aku tak mandi, aku ambil wuduk je. Kemudian Omar sampaikan hadis kepada dia, Nabi suruh mandi pada hari Jumaat, wajib mandi. Ulama berbeza pandangan. Perintah betul, memang Nabi perintahkan mandi. Tapi ulama beza pandangan, apa maksud perintah ini? Sebahagian ulama kata, dia memang wajib. Sebab Nabi suruh, dia wajib. Kalau tak wajib, takkan Omar nak pergi potong kuliah dia punya khutbah Jumaat, nak pergi abang kat orang, mandi tak lagi, takkan nak pergi tanya. Artinya benda tu wajib. Sebahagian ulama kata, tak, dia bukan wajib. Kalau wajib, mesti Umar suruh Osman pergi keluar mandi, betul patah balik. Tapi Umar tak suruh, maknanya tak wajib. Jadi bab-bab begini para ulama berbeza pandangan. Tuan-tuan, banyak bab yang mushtabihah. Tapi bagi orang yang menuntut ilmu, dia akan nampak yang benda ni ada jalan keluar. Ada jalan keluar dan ada cara untuk memilih pandangan yang kuat daripada pandangan yang tak kuat. Jadi berdasarkan kaedah ini juga, para ulama menyebutkan al-aslu fil asya' ibahah ataupun mahdur. Kita berpegang dengan hukum asal, benda yang kita tak tahu, hukum asal dia. Kita dalam solat sekarang ni, tengah solat, rasa macam terkentut, tapi tak tahu terkentut ke tak. Maka kaedah yang digunakan oleh para ulama, sebagaimana yang Nabi SAW sebut, la tansarifu hatta tasma' sautan au tajid rihan. Kaedahnya apa? Kita dalam solat, jangan keluar sehingga kamu dengar bunyi ataupun tajid rihan, kamu bau. Bunyi tak ada, bau tak ada, kira apa? Masih lagi belum kentut. Walaupun was-was, dah kentut ke belum? Kita dah ambil wuduk zuhur tadi, dekat nak asar, tadi dah ambil wuduk, confirm ambil wuduk, tapi was-was, dah terbatal ke tak pergi wuduk ni? Dalam keadaan tu kira apa? Asalnya kita berada di dalam keadaan berwuduk, kecuali telah yakin wuduk kita batal. Berbeza dengan orang yang belum ambil wuduk lagi. Dia tak ambil wuduk lagi, dia duduk rasa was-was, aku ambil wuduk ke tak? Dalam keadaan itu, kira hukum asal, dia belum ambil wuduk. Tuan-tuan, najis sama juga. Najis bila dikira wujud? Soalan ni ramai orang tanya. Ustaz, kalau kita dah ambil, kalau kita kencing bagi contoh, lepas tu 2-3 titik melekat dekat kaki seluar, kita tanya dia, 2-3 titik melekat, nampak ke? Tak nampak Ustaz, tapi rasa kaki seluar pun boleh rasa. Bukan kaki kita ni, kaki seluar je. Dia kata ada rasa angin-angin sikit Ustaz, macam kena. Pelik soalan. Dia tak rasa kena kaki, dia rasa macam angin-angin. Dia tanya kat dia, nak basuh kan? Basuh kan? Dia kata nak basuh, tak tahu tang mana kena Ustaz, takkan nak basuh satu seluar. Dalam bab itu dikira apa? Najis itu tak wujud. Najis tak nampak dikira tak wujud. Najis tu apa? Ada warna, ada bau, ada rasa. Tiga-tiga ni tak ada, kita duk rasa je. Jangan batalkan apa-apa, kita masih dalam keadaan wuduk. Dan kita dalam keadaan tidak bernajis. Orang Melayu suka kata apa? Solat mesti letak sejadah. Kalau tak letak sejadah, kenapa? Takut ada najis. Takut ada najis ni macam mana? Tak nampak pun najis, dia kata tak. Dalam rumah budak-budak kecil melintas, dia punya pampers terbuka ke apa, macam-macam kemungkinan. Kemungkinan semua buang sebelah. Nampak najis, itu ada najis. Tak nampak najis, najis tak ada. Asal hukum, asal dia dijaga. Orang pergi haji sebagai contoh, orang tanya, Ustaz, saya was-was tergigit kuku ke tak? Rasa macam tergigit kuku, tapi tak ingat tergigit ke tak? Perlu tak perlu bayar dam? Dia tak perlu bayar dam. Orang Malaysia lagi advance, sebelum buat salah dia bayar dam siap. Dia tak buat apa lagi, dia pergi bayar siap. Dia kata ni reserve, kod berdosa Allah terima. Dia buat macam tu, dia berdosa. Walaupun niat dia baik, tak mau berdosa, tapi dia berdosa sebab dia melanggar hukum hakam agama. Jadi itu kaedahnya, berpegang pada asal. Makan di rumah orang Yahudi ataupun Kristian jemput kita makan, boleh tak boleh kita pergi makan rumah orang jemput kita? Yahudi jemput kita, datang makan bubur kacang ke rumah dia,
Berdasarkan hadis perbuatan Nabi, Nabi makan. Yahudi jemput Nabi makan, Nabi pergi makan di rumah Yahudi. Itu hukum asalnya. Melainkan Yahudi tu memang dia abak kat kita. Semalam lembu ni kena petir, lepas tu mati kena petir. Sayang nak buang, dia pergi masak buat gulai bagi kita makan. Itu tak boleh. Sebab dia tak sembelih, confirm. Tapi kalau kita tak tahu, itu tak boleh. Kaedah. Dan umur mustabihah ni juga para ulama bahaskan. Dia banyak berkaitan dengan benda yang halal dengan haram. Orang tanya Ali radhiyallahu anhu, boleh tak boleh makan pemberian daripada raja? Orang tahu raja ni rezeki dia, sumber rezeki dia halal campur dengan haram sekali. Orang tanya Ali, Ali kata la ba'sa biha. Ma yu'tikum minal halal akthar mimma yu'tikum minal haram. Ali kata tak apa, boleh makan. Apa yang dia bagi daripada halal lebih banyak daripada benda yang haram. Kalau tak, kacau kita. Kita tak tahu duit negara mai daripada mana. Kerajaan bagi, kita ambil. Bukan tugas kita untuk pergi cek dia mai daripada mana duit. Kan kes baru ni dulu dapat di Pulau Pinang kan. Mana punya bahalul pergi buat fatwa kata ni duit judi tak boleh makan. Ini fatwa-fatwa yang buang sebelah saja. Benda tak masuk akal. Kita tak tahu nak pisahkan duit kerajaan halal ke haram. Jadi kata Ali, bila kerajaan bagi kamu makan. Kalau kita duk anggap asalnya semua haram, tanam sendiri ya. Nak pakai baju pergi beli benang pun belum tahu. Syarikat benang tu kok dia ada share dalam Toto kan. Kita tak boleh hidup. Jadi sebab itu kaedahnya kita deal dengan orang yang berurusan dengan kita. Apa jadi selepas tu, itu bukan urusan kita. Urusan kita antara kita dengan dia. Suami kaki judi, isteri boleh tak boleh ambil duit suami dia? Dia boleh ambil dan dia patut ambil. Suami main judi itu salah suami. Suami itu berdosa. Anak nak pergi sekolah ni, dia belajar agama sikit, duit haram ni akan jadi daging apa kan, dia tak mau ambil duit bapak dia. Lepas tu dia pun tak makan. Tak boleh. Dia boleh ambil duit tu. Yang salah tu bapak dia pergi main judi. Dia tu berdosa. Urusan kita, dia tanggungjawab dia bagi, kita terima. Sama juga kita dengan kerajaan. Kita kata, kerajaan makan riba tak dia ambil duit dia. Tak. Itu dia makan riba, dia tanggung. Tapi tanggungjawab dia bagi, rakyat boleh ambil. Kita tak kena mengenal dengan orang lain. Urusan dia itu dia punya kerja. Sebab itu Nabi jalankan urusan perniagaan dengan Yahudi. Nabi jalankan urusan perniagaan dengan mereka. Menunjukkan apa? Mereka ni niat dia pun jahat. Yahudi ni memang jahat, pergi tolong Quraisy yang berlawan dengan Nabi. Tapi urusan setakat itu dikira okey. Sebab itu di kalangan ulama antaranya Az-Zuhri dengan Makhul. Kata Az-Zuhri dengan Makhul, la ba'sa an yukal minhu ma lam yu'raf annahu haram bi'ainihi. Benda yang kita tak tahu ni, mereka kata boleh kita makan selagi kita tak tahu yang itu memang confirm haram. Kalau kita tahu itu confirm haram, tak boleh makan. Kita tak tahu, tak apa. Ahli kitab orang jemput kita makan kenduri kan. Ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud juga. Dia ni makan riba. Orang yang makan riba, contohnya orang ni, dia jemput kita makan kenduri. Bila dia jemput kita makan kenduri, orang tanya kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, ajibu, penuhilah jemputan dia. Fa innamal hana lakum wal wizru alaihi. Tahniah itu yang kamu dapat itu milik kamu, wal wizru alaihi. Dosa tu dia punya. Orang jemput kita boleh pergi. Di kampung kita dia ni memang kaki makan riba sebagai contoh. Dia buat kenduri anak dia kahwin. Boleh tak boleh kita pergi? Kita boleh pergi. Kalau tak mau makan, aku confuse rezeki dia mai daripada mana. Itu hak kita peribadi. Kata Sufyan bin Uyainah, dia tak makan Sufyan bin Uyainah, tapi itu hak dia, bukan hukum. Hukumnya boleh. Melainkan sebagaimana yang disebut oleh Makhul, ainihi, haram bi'ainihi. Betul-betul haram baru tak boleh. Orang tu jemput kita, dia kata aku menang sport toto saja nak buat kenduri kesyukuran, datang rumah aku makan. Itu haram sebab dia menang judi. Ataupun orang jemput makan, kafe jemput kita makan kat rumah dia. Asalnya tak dia makan. Selain daripada ahli kitab, kafe jemput, dia kata dak, ini yang masak dia orang Islam, datang makan je. Kita boleh makan. Orang jemput kita tak tahu tu benda tu mai daripada mana. Ahli kitab ataupun orang Islam.
Asalnya boleh. Walaupun dalam hidup dia ada beberapa benda yang kita ragu-ragu. Dia ni main judi ni, kokok dia menang judi, itu bukan urusan kita, itu urusan. Melainkan haram bi'ainihi. Bab ni kena jelas. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama. Benda yang kita tak tahu, benda yang kita tak tahu ni, para ulama bahaskan dia dikira bab apa. Sebahagian mereka sebut al-haq la yata'addad. Kebenaran ini tidak berbagai-bagai. Satu je benda yang benar. Orang bila berbeza pandangan, syubhat, pandangan yang betul satu je. Tapi kita tak tahu pandangan yang betul tu mana. Allah yang tahu. Maka setiap ulama mereka cuba untuk mencari pandangan yang betul. Boleh jadi pandangan dia betul, boleh jadi pandangan dia salah. Itu siapa pun tak tahu. Kalau orang beranggapan bahawa kebenaran ini mesti terletak pada perkataan satu kelompok manusia, orang tu salah. Tak boleh. Sumber kebenaran ni berbagai-bagai, tapi kebenaran dia satu. Sebab itu tanggungjawab orang Islam, dia mesti cari yang benar. Manusia ni dia ada peringkat. Satu peringkat muqallid. Muqallid kerja dia apa? Dia ikut cakap tok guru dia. Tok guru dia kata halal, halal lah. Tok guru dia kata haram, haram. Tok guru dia berbeza pandangan. Apa dia buat? Dia balik kepada hadis ni. Syubhat, tinggalkan. Kalau tok guru dia berbeza pandangan, tok guru ni kata boleh, tok guru seorang lagi pula kata tak boleh, dia tinggalkan. Tetapi peringkat yang kedua, orang yang dia atas sikit, dia boleh baca dalil, dia boleh nilai dalil. Tanggungjawab dia apa? Mencari kebenaran. Cuba cari kebenaran. Tak jumpa, ataupun dia cari-cari, tiba-tiba dia salah, dia dapat pahala kerana mencari. Dia dah cuba cari kebenaran, tak kena, dia dapat pahala. Tuan-tuan, sebab tu dalam hukum hakam ni, ibadat ni benda kedua. Benda yang pertama ni, mencari sumber ibadat. Itu first. Orang yang taklid, contohnya bab aurat kan, dia kata lutut sampai paha ni aurat. Sebab apa? Sebab dia taklid tok guru dia. Okey, selamat. Orang satu lagi, dia pergi baca hadis, dia nilai hadis, dia nilai semua pandangan. Dia kata, lepas aku nilai, aku rasa berat yang paha ni bukan aurat. Dia buka paha dia. Mungkin dia salah, dia tu betul. Tapi di sudut mencari, nilai orang yang buka ni dia lebih. Sebab dia mencari. Dia bukan pada ibadat, pada orang tu mencari ataupun tidak. Solat sebagai contoh. Dua orang, seorang solat tarawih 8 rakaat, seorang solat tarawih 20 rakaat. Yang solat tarawih 8 rakaat ni dia kata apa? Dia kata ramai ustaz-ustaz suruh solat 8 rakaat lah ni. Dia pun solat 8 rakaat. Seorang lagi yang solat 20 rakaat ni, dia kata apa? Dia kata aku baca buku, aku bila nilai-nilai nampak macam zaman Umar ni semua orang sembahyang 20. Itulah yang sahabat buat, itu yang aku nak buat. Yang sembahyang 20 ni lebih nilai dia. Sebab dia mencari. Lepas dia mencari, dia dapat kebenaran. Ini penting tuan-tuan. Kita bila ajar orang manhaj untuk mencari, bukan ikat kebenaran. Inilah benda yang benar. Benar yang mana satu ni tak penting. Sebab akhirnya kita tak tahu bab khilaf, kita tak tahu mana satu betul. Hari ni orang ni kata yang ni betul, lagi 2-30 tahun orang kaji balik, orang kata dok yang ni salah. Mai pula lama sikit orang kaji balik, orang kata dok yang ni lah yang betul. Di mana-mana tempat ni masalah yang sama. Bila beza mazhab dia, ini orang akan jadi. Hari ni tuan-tuan, contohnya saya sebut contoh minggu lepas. Bila orang duduk Kufah sebelum zaman Imam Syafi'i, orang kata mazhab Hanafi ni kuat, tak ada siapa boleh bantah. Abdul Rahman bin Mahdi, dia kata kami tak boleh bantah mazhab Hanafi walaupun kami tak setuju, nampak macam kuat. Tapi bila Imam Syafi'i datang, Imam Syafi'i bantah, idea tu dah terbalik. Orang kata mazhab Syafi'i lagi kuat daripada mazhab Hanafi sebab orang boleh bantah. Zaman selepas tu datang orang lain pula, antaranya bila datang Imam Ahmad dan sebagainya, orang kata ni mazhab baru lagi kuat. Kebenaran kita tak tahu mana satu yang betul lah sekali. Tapi yang pentingnya apa? Peringkat yang kedua, orang cuba mencari kebenaran. Jadi mudah-mudahan orang cari kebenaran tu dia dapat pahala dia. Seterusnya Nabi SAW sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah, dan dalam jasad manusia itu terdapat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik daging itu, maka baiklah keseluruhan jasad.
idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila buruk daging itu, buruklah keseluruhan jasad. Ala wahiyal qalb, daging itu adalah jantung. Para ulama menyebutkan hadis ni menunjukkan bahawa akhirnya yang dinilai oleh Allah adalah niat manusia melakukan ibadah. Itu yang dinilai, itu yang paling besar nilainya di sisi Allah. Keupayaan manusia berbeza. Ada orang badan dia kuat, dia boleh solat panjang, solat dia boleh baca tiap-tiap rakaat satu juzuk. Ada orang kaki dia lenguh, dia tak boleh berdiri lama. Dia boleh berdiri kejap je, 2-3 ayat, lepas tu dia duduk. Ada orang dia kaya, dia boleh sedekah banyak. Ada orang dia tak ada duit, dia nak sedekah, kalau bagi dia 100, dia sedekah tu pun dah besar lah, menjejaskan makanan dia sebulan. Ada orang pada dia Allah bagi kat dia kesenangan semua ni, pada dia okey je, dia boleh keluarkan, tinggalkan semua perniagaan dia boleh tinggal, dia boleh pergi keluar dakwah di jalan Allah. Ada orang dia tak boleh, dia terikat, dia mesti kerja jam ni sampai jam ni, tak berubah. Itu je yang dia boleh buat. Ada orang yang mungkin Allah uji dia dengan sakit, 20 tahun dia tak bangun, dia sakit. Jadi solat dia terbatas, ibadat dia terbatas. Jadi hadis ni, hujung hadis ni, Nabi sebutkan satu kaedah penting. Apa yang menentukan kedudukan manusia? Hati manusia ataupun jantung manusia. Itu yang menentukan apa yang manusia dapat. Sebab tu kita kata penghitungan Allah ini penghitungan yang adil. Dia tak dikira dengan apa yang zahirnya ada pada kamu. Tak dikira. Orang yang hidup dia senang, dia fikir-fikir lepas 5 tahun senang, tak ada apa nak buat, tahun ni cuti banyak, dia pergi haji. Dia pun pergi haji. Banding dengan mungkin orang lagi satu ni, dia tak ada duit nak pergi haji, dia simpan bertahun nak pergi haji, lalas dia mati dia tak sempat pergi haji pun. Akhirnya penilaian Allah macam mana? Bukan apa yang kamu buat, tapi penilaian Allah nilai jantung manusia, kehendak manusia melakukan ibadah. Dan kalau kita tengok sejarah pun kan, sejarah sahabat ni berbeza-beza. Ada sahabat yang hidup mereka susah, mereka tidak dipermudahkan hatta untuk ibadah. Saya cerita, saya tak tahu kat mana saya cerita, mungkin saya cerita kepada tuan-tuan juga. Cerita 3 orang sahabat yang tak ikut pergi perang. Ka'ab bin Malik, dia orang tak ikut pergi perang. Sebab apa tak ikut pergi perang? Sebab dia orang mungkin kita kata terlalai sedikit lah. Bila orang keluar perang, mereka masih lagi lambat siap. Bila siap-siap orang dah keluar perang, mereka tak ikut, tak pergi. Tapi kerana kebenaran mereka ni, bila Nabi tanya pasal apa tak pergi perang, dia berkata memang kami ni tengah kuat, tapi kami saja tak pergi. Kerana kebenaran mereka, Allah turunkan ayat puji mereka walaupun mereka tak pergi perang. Sebab nilai manusia ni tak sama. Nilai kita di dunia lain, tapi apa yang Allah bagi berdasarkan niat dan juga jiwa manusia, apa yang dia nak buat. Jadi hadis ini menceritakan yang amalan yang Allah terima adalah amalan yang buat dengan hati yang bersih. Kata Al-Hasan Al-Basri, dawi qalbak fa inna hajat Allah ila al-ibad salah qulubi. Hasan Al-Basri kata, ubatilah hati kamu, jantung kamu, kerana kehendak Allah daripada manusia ini adalah salah qulubihim, hati yang bersih, jantung yang bersih. Itu yang Allah nak. Amalan kita ni, betul, zahirnya itu yang Allah nak, tapi bukan semua orang mampu. Manusia berbeza. Orang yang tengah perang, dia solat dalam keadaan berlari. Orang yang duduk dalam masjid yang ada aircon macam kita solat, kita berdiri elok. Betul Allah minta kita solat, tapi bukan itu yang dinilai. Bukan itu yang Allah nak daripada kita. Orang yang dia kaya, dia boleh korban dia tak tahu. Orang yang tak ada apa nak korban, sebab itu sebahagian ulama kata dia boleh korban walaupun bukan binatang-binatang yang dibuat korban, dia tak boleh nak korban. Jadi Al-Hasan Al-Basri kata, apa yang Allah nak daripada kita? Jantung kita, hati kita. Nilai perbuatan yang kita buat tu dikira berdasarkan niat kita untuk buat ibadat. Dan hati manusia ini, antara cara yang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebut nak uji hati jantung manusia ni betul-betul elok ke tak, cinta dia kepada siapa, itu penting. Sebab cinta dia dua je dalam hati manusia ni, cinta dan juga benci. Itu je asas dia, permulaan dia, cinta dengan benci.
Siapa yang kita cinta, siapa yang kita benci. Itu dah menentukan iman manusia. Asasnya. Kalau cinta kita kepada Allah dan Rasul, basicnya okey, permulaannya okey. Tapi kalau cinta kita kepada selain Allah dan selain Rasul, ada masalah. Macam mana nak nilai cinta? Nilai cinta ni bukan setakat percakapan kita. Sebab tu apa ni? Disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali, man ahabba Allah lam yakun 'indahu syai' athara min mardatihi. Orang yang cintakan Allah, tidak ada dalam jiwa dia benda yang dilebihkan daripada keredaan Allah. Wa man ahabba dunya lam yakun 'indahu syai' athara min hawa nafsihi. Dan orang yang cintakan dunia, tidak ada benda yang dia letakkan lebih daripada dunia. Kadang-kadang tuan-tuan benda kecil, kita tengah tengok bola, bagi contoh live, tengok bola TV. Waktu tu lah orang qamat untuk pergi masjid solat. Di situ kita uji cinta kita. Kita kata tak apalah, hari ni aku solat kat rumah, tak solat Jumaat. Kita jejas sikit cinta kita kepada Allah. Tapi tak adalah kata orang tu kafir ke apa. Dia solat 5 waktu, mudah-mudahan Allah masukkan dia dalam syurga. Tetapi kalau kita tengah buat benda yang kita rasa suka, seronok, tiba-tiba ada tanggungjawab agama Allah yang lagi penting untuk kita buat, kita dahulukan tanggungjawab agama Allah. Itu tanda cinta kita absolute, tinggi, absolute, betul-betul untuk Allah. Duit kita terhad, kita sayang nak beli benda apa yang kita nak beli. Time tu jugalah ada orang minta derma untuk benda yang kita rasa ini memang untuk agama Allah. Kita korbankan apa yang kita ada, kita bagi ke orang tu. Itu nilai cinta. Pendapatan orang 1 juta, dia bagi 1000 tak rasa apa-apa, 1000 je hilang, tak ada apa. Berbeza dengan orang yang pendapatan dia 500, dia bagi 100, nilai dia berbeza di sisi Allah. Sebab yang dinilai Allah adalah jiwa manusia. Kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ma darabtu basari wala nataqtu bi lisani, ma darabtu bi basari wala nataqtu bi lisani wala batashtu bi yadi wala nahattu ala qadamai hatta anzur ala ta'atin aw ala ma'siyatin, fa in kanat ta'ah taqaddamtu wa in kanat ma'siyah ta'akhkhartu. Kata Al-Hasan bin Ali, aku tak melihat satu benda, aku tidak menyebut satu perkataan, dan aku tidak melangkah kaki aku, melainkan aku akan cek ini untuk maksiat ke untuk ibadat. Andai kata dia untuk maksiat, ta'akhkhartu, aku patah balik. Setiap benda dia nak buat, dia cek. Andai kata itu untuk taat, aku teruskan berjalan. Tuan-tuan, kita taklah diminta untuk tu sampai ke tahap tu. Ada benda yang ibahah, kadang-kadang kita perlu nak main-main, perlu nak seronok-seronok, kita tak sampai ke tahap tu. Tapi nilai jiwa kita, bila datang benda ni bercanggah dengan hukum Allah, diuji kekuatan kita. Pergi satu majlis, duduk satu majlis, orang buat maksiat dalam majlis tu, kita fikir apa? Kalau aku balik ni, segan lagi orang tu kata apa pula. Ataupun kita kata aku tak kira, aku mesti nak belah. Nilai kita di situ. Kita dalam keadaan terpaksa, integriti, contoh, integriti kita orang cabar. Kalau aku bertahan kat sini, orang akan kata kat aku macam-macam. Tapi kalau aku tak buat ni, amanah aku dengan Allah aku jaga. Berbeza dengan semua orang buat, aku buat jugalah. Hati aku tak mau buat, tapi dah bila semua orang buat, aku pun buat juga, walaupun benda ni salah. Di situ nilai cinta kita diuji. Manusia ini, dia tak diuji bila dia hidup tenang. Tak ada siapa kacau dia, itu bukan ujian. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, kamu ingat kami cipta kamu ni biasa, relax je, tak ada apa-apa, senang je, senang lenang. Itu bukan ujian dia. Ujian berlaku bila kena pilih antara dua. Mustad'afin, orang yang duduk kat Mekah ni, lemah mereka, iman mereka diuji, bertahan ataupun tak. Orang yang kuat duduk di Mekah, harta mereka ada di Mekah, isteri mereka ada di Mekah, anak pinak ada di Mekah, mereka diuji. Keluar ke Madinah dikira beriman, duduk tinggal di Mekah dikira kufur. Tak dikira kufur, tapi dikira melakukan dosa besar. Di situ ujian. Mudah-mudahan Allah tak uji kita dengan ujian yang berat lebih daripada yang kita mampu tanggung. Itu doa kita. Kita selalu doa, ya Allah jangan uji kita dengan ujian yang berat. Kalau Allah tak uji kita, bersyukur dah. Jangan ada minta, ya Allah aku rasa hidup senangnya, testlah aku sikit. Jangan minta. Allah bagi kita kemudahan, ibadat kita rasa mudah, minta kekal macam tu.
Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk syukur kepada Engkau. Tolong aku untuk beribadat kepada Engkau. Dan tolong aku untuk ingat Engkau. Dan jangan minta kena ujian. Nabi tak bagi minta kena ujian. Bila sampai ujian, kita bertahan. La tatamannau liqa'al adu. Ini jiwa manusia. Kalau kita melampau sangat, dia jadi macam sufi. Nabi kata, la tatamannau liqa'al adu. Kamu jangan duk berharap bertemu dengan musuh. Keluar pergi perang, jangan minta, ya Allah, bila nak perang ni? Musuh tak main-main lagi. Jangan minta. Wa idza laqitumuhum fathbutu. Bila kamu berdepan dengan musuh, bertahanlah kamu. Jangan minta diuji. Tapi apabila diuji, kamu bertahan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.